Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan kedua. Saya Norma Sarah Masuri binti Jeffrey akan membaca surah Yasin ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Saya akan serahkan bacaan seterusnya kepada Alia Ashikin. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan fa'iya ilal azqani fahum muhmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأرشدناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nur Syazin Izzati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Ayat seterusnya akan dibaca oleh Ilyas Mustafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Seterusnya saya akan serahkan kepada Hafiz Syamil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sadaqallahul azim. Maisara Masuri, tentang ayat 1 hingga 5, apa rumusan yang kamu faham? Apa yang saya dapat rumuskan tentang bacaan surah Yasin ayat 1 hingga 5 ini adalah yang pertama, di mana demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap.
ataupun yang kukuh, di mana kebenaran itu tidak dapat ditukar ataupun sebaliknya. Yang kedua, apa yang saya dapat rumuskan tentang ayat 1 hingga 5 ini, iaitu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Yang ketiga, ayat keempat yang bermaksud yang tetap di atas jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Akhir sekali, apa yang saya dapat ialah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah itu adalah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Okey Alia, apa yang Alia faham tentang surah Yasin ayat 6 hingga 10 ini? Bolehkah Alia terangkan kepada kami sekumpulan? Apa yang boleh saya rumuskan surah Yasin dari ayat 6 hingga 10 ialah mengenai satu kaum yang tidak diberikan didikan agama dari nenek moyangnya, dan disebabkan itu mereka menjadi lalai dan sesat. Mereka ini adalah orang Arab yang ummi, iaitu buta huruf, dan hati mereka menjadi kosong. Selain itu, kebodohan dan kesesatan telah menimpa mereka dan menyebabkan mereka sesat dan melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada mereka seorang rasul untuk menyucikan dan mengajar mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, beliau memberi peringatan kepada orang-orang Arab yang ummi dan orang-orang yang bertemu mereka. Maka diutusnya beliau merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada bangsa Arab secara khusus dan kepada semua manusia secara umum. Akan tetapi, mereka didatangi Rasul kepada dua golongan, iaitu golongan pertama disebutkan dalam ayat 8 seperti perumpamaan yang maksudnya adalah bahawa mereka tidak mahu tunduk beriman. Golongan kedua ialah golongan yang menerima peringatan yang disampaikan oleh Rasul. Ayat yang ke-11 hingga 15 dibaca oleh Syazlin Izzati. Okey, Syazlin Izzati, apa yang kamu faham tentang ayat 11 hingga 15 ini? Boleh Syazlin kongsikan bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazlin Izzati akan menerangkan rumusan tentang ayat 11 hingga 15. Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kita yang kita ni akan dihidupkan semula selepas mati, dan kita akan dapat balasan yang setimpal dengan amalan yang telah kita persiapkan dekat dunia ni. Segala perbuatan yang kita lakukan akan dicatat di dalam Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Ashabul Qaryah kepada kaum musyrik. Kisah Ashabul Qaryah ini di mana hancurnya sebuah kota yang mana penduduknya merupakan para penyembah berhala. Allah murka, lalu Allah jatuhkan bala di kota tersebut. Sesiapa sahaja yang mendustakan Rasul akan mendapat nasib yang sama. Setelah menghantar dua Rasul dan telah pun ditolak secara mentah-mentahan, maka dihantarnya lagi seorang Rasul, dan Rasul-Rasul itu pun berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Penduduk bandar itu pun menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Tetapi tetap Rasul tersebut dihina serta dimaki hamun oleh penduduk di kota tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih. Okey Ilyas, apa yang dimaksudkan dalam surah Yasin ayat 16 hingga 20 ini? Boleh Ilyas terangkan kepada kami sekumpulan untuk kami lebih faham tentang maksud ayat 16 hingga 20 ini. Untuk pengertian daripada ayat 16 hingga ayat 20, ayat 16, mereka itu para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutus kepada kamu. Maksudnya setiap rasul dah berkata kepada umatnya yang mereka ini adalah orang yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Ayat yang ke-17 yang bermaksud tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas.
iaitu setiap Rasul akan menyampaikan perintah-perintah Allah supaya orang yang hendak masuk ke Islam dapat mengetahui dengan jelas tentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat yang ke-18, penduduk bandar itu berkata, sungguhnya kami bernasib malang dengan sebab kamu. Sungguhnya kalau kamu tidak berhenti daripada menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merejam kamu, dan sudah tentu kamu akan merasai daripada pihak kami seksa yang pedih. Maksudnya penduduk setiap penduduk yang setiap penduduk yang Rasul telah menyampaikan dakwah, mereka dia tidak terima. Jadi mereka tak boleh terima yang keadaan yang mereka akan diubah cara hidup mereka. Ayat yang ke-19, Rasul-Rasul itu menjawab, malangnya kamu itu adalah disebabkan kekufuran. Maksudnya disebabkan kekufuran, mereka ada di dalam kekufuran yang ada pada diri mereka. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Maksudnya orang nak berikan dia nasihat, Rasul-Rasul nak berikan mereka nasihat, tapi mereka mengancam setiap Rasul-Rasul supaya berhentikan tugas mereka. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Maksudnya kaum mereka ni terlalu memang susah untuk diajak kepada kebaikan. Ayat yang ke-20, semasa Rasul-Rasul itu diancam, tiba-tiba datang seorang lelaki dari hujung bandar dengan tergesa-gesa, lalu memberi nasihat kepada kaumnya. Dia berkata, wahai kaumku, turutilah Rasul-Rasul itu. Itu sahaja. Bacaan yang terakhir ialah Hafiz Syahmi. Okey, Hafiz Syahmi membaca surah Yasin ayat 21 hingga 25. Betul tak? Okey, Hafiz Syahmi, apa yang Hafiz dapat simpulkan daripada maksud ayat 21 hingga 25 ini? Jadi Hafiz boleh kongsikan bersama kami? Ayat 21 hingga 25 ini menceritakan tentang golongan yang ingin mencari rahmat Allah, ingin mencari agama yang betul, ingin mencari rahmat daripada Tuhan yang menciptakan mereka. Dan bila ditanya kepada golongan ini, adakah mereka sudah menjumpai agama yang mereka cari, dan di ayat ini menjawab, kenapakah kamu tidak ingin menyembah Tuhan yang menciptakan kamu? Dan golongan ini mempercayai bahawa Allah itu satu, dan mereka bertanya lagi, adakah kita perlu untuk menyembah Tuhan selain daripada Allah? Maka turunlah ayat ini yang mencakap bahawa Tuhan itu hanyalah satu, bahawa Allah, dan hanyalah Allah yang boleh melakukan sesuatu. Bila sesuatu yang menjadi kepada kita, hanyalah Allah yang tahu. Kun fayakun. Sekadar itu rumusan untuk ayat 21 hingga 25 ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami untuk bacaan Yasin dan apa yang kami dapat daripada surah Yasin ini.